Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, baru-baru ini Honor dah lancarkan smartphone baru mereka yang dia fokus dekat skrin yang tahan lasat dan ada curve OLED display. Jadi kalau korang kerja outdoor seperti kontraktor ke, rider ke, bawa lori dan sebagainya, memang korang akan suka telefon ni sebab kalau korang nak gunakan phone untuk kerja harian kan, memang kita tak dapat elakkan phone tu daripada jatuh dan skrin pecah. Korang tahu tak, dekat Malaysia ni setiap hari ada berapa ramai yang phone dia rosak disebabkan skrin pecah? Mesti korang tak tahu kan? Tak tahu tu betul lah sebab aku pun tak tahu juga. So hari ni kat tangan aku ni ada sebuah phone yang skrin dia tahan lasak, iaitu Honor X9A 5G. Apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada skrin OLED 6.7 inci yang agak besar, ada refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 300Hz, ada memory 256GB dan 13GB RAM. Dan yang bestnya, korang boleh gunakan phone ni untuk ketuk ketam. Jadi kalau korang nak cari phone yang ada skrin yang tahan lasat dan suka makan ketam, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. Tapi aku ni suka makan durian. Tak tahu phone ni dia boleh digunakan untuk ketuk durian tak? Kalau boleh best juga kan? Oi, editor, tolong ambil satu durian tu. So, kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan secara online di Shopee dan Lazada. Dan kalau korang nak beli offline, korang pun boleh cari Honor reseller di area korang. So, kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah gunakan phone ni dalam masa 2 minggu. Jadi, tanpa membuang masa, ini review saya tentang Honor X9A 5G pada tahun 2023. Kalau dari segi rekaan kotak dia berwarna putih dan kat kotak tu dia ada telefon Honor X9A 5G. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone dia, SIM ejector tu, casing, kabel Type-C, charger 3 pin 40W, earphone dan satu converter USB-C ke 3.5mm. Kalau dari segi rekaan, phone ni dia ada reka bentuk yang nampak macam digital camera dan cover dia pun nampak solid dan nipis. Jadi masa pegang phone ni memang rasa nipis. Sebab phone ni dia cuma 175 gram dan ketebalan dia cuma 7.9mm aja. Lepas tu phone ni didatangkan dengan 3 warna iaitu Titanium Silver, Emerald Green dan Midnight Black. Kalau korang nak buka lock tu, korang boleh guna Face Unlock. Tapi kalau korang tak suka guna Face Unlock, korang still boleh guna in-display fingerprint dia. Nak top up kad Touch 'n Go pun boleh juga sebab phone ni dia ada NFC. Jadi kalau korang nak top up kad Touch 'n Go tu, korang tak perlu pergi top up dekat kedai pam minyak dan kena cas 50 sen. Kat sebelah kanan ada volume button dan power button. Kat bawah pula ada SIM slot yang boleh support 2 nano SIM, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri pula dia tak ada benda. Kat atas pula ada satu mic dan satu infrared kalau tak silap. Untuk bahagian skrin, phone ni didatangkan dengan skrin 6.67 inci yang menggunakan curve OLED display. So untuk bahagian skrin, phone ni dia ada color screen yang sangat cantik sebab phone ni dia ada 1.07 billion color, 100% DCI-P3 dan 1920Hz untuk PWM dimming. Jadi kalau korang nak gunakan untuk layan movie ke, kerja harian ke, experience dia memang agak baik sebab phone ni dia ada color screen yang nampak punchy dan dia ada viewing angle yang agak luas. Nak guna bawah cahaya matahari pun boleh juga sebab phone ni dia ada brightness 800 nits yang cukup terang untuk kegunaan outdoor. Untuk bahagian memori, phone ni didatangkan dengan memori 256GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memori, phone ni dia ada memori yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk simpan gambar ke, video ke, dokumen ke, memori dia memang dah agak cukup. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak boleh masuk external memory. Tapi korang still boleh tambah RAM dia sehingga 5GB RAM. Jadi korang boleh gunakan 13GB RAM ni untuk kerja-kerja multitasking yang lebih laju. Untuk bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan bateri 5100mAh dan fast charging sehingga 40W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, biasanya phone ni dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari lebih baru korang kena cas 1 kali. Tapi kalau korang nak bateri yang lebih tahan, korang still boleh turunkan refresh rate dia sehingga 60Hz. Nak cas penuh phone ni pun agak laju juga sebab phone ni dia ada fast charging sehingga 40W. Jadi korang cas dalam 30 minit aja, phone ni dia dah boleh dapat 40% bateri dah. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan Magic UI 6.1 based on Android 12. So untuk bahagian UI dia dah nampak lebih cantik dan kemas. Sebab sebelum ni UI dia memang tak berapa menarik, tapi yang kali ini dia dah upgrade lebih sikit lah kalau kita compare dengan dulu. Kalau korang nak screenshot, korang boleh ketuk 2 kali aja. Kalau korang nak guna screen recording, korang pun boleh ketuk guna 2 jari.
Nak guna shortcut daripada sebelah pun boleh juga. Korang just drag macam ni aja, apps dia dah akan keluar dekat sini dah. Cuma ada lagi satu function yang dia tak ada add dekat wifi dia. Sebab biasanya kat atas ni ada satu wifi untuk scan barcode kan. Tapi yang UI ni dia masih belum ada lagi. Jadi harap owner dia boleh add satu lagi function, iaitu wifi untuk scan barcode. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset Snapdragon 695 5G. So untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset yang agak baru. Jadi untuk penggunaan harian tu, performance dia memang rasa smooth dan tak rasa lag untuk sepanjang hari itu. Sebab nak buka apps ke check email ke, performance dia memang laju dan scroll social media dia pun rasa smooth saja sebab phone ni dia ada 120Hz untuk refresh rate dia. Nak gunakan untuk gaming pun boleh juga sebab phone ni dia ada touch sampling rate 300Hz. Jadi kalau tangan korang cukup laju, korang boleh skill lebih laju dan tepat dan dapat triple kill. Nak main game Mobile Legends, PUBG dan Genshin Impact tu semua dia tak ada masalah. Cuma Genshin Impact tu suggest untuk low grafik aja. Kalau korang nak grafik yang lebih tinggi, korang kena ambil chipset yang lebih power. Untuk bahagian kamera, phone ni didatangkan dengan 4 kamera iaitu 64MP untuk main kamera, 5MP untuk ultra wide, 2MP untuk makro dan 16MP untuk kamera depan. So untuk bahagian kamera, kualiti gambar dia memang nampak cantik sebab color dia memang nampak punchy, detail dan color dia pun tak rasa soft juga. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke ambil gambar kenangan tu, kualiti dia memang dah cukup baik untuk korang share gambar dekat social media itu. Sekarang kita tengah rakam guna Honor X9A 5G ni. Okey, yang ni function multi video dia lah. Okey. Sorry, nama dia susah sikit. Okey, korang boleh nampak yang depan dengan belakang dia rakam serentak lah. Okey, jadi kalau korang nak gunakan untuk rakam sama main dengan haiwan ke apa, korang pun boleh guna function ni lah. Yang ni untuk kamera belakang dia lah. Okey. So kualiti dia memang agak baik lah. Cuma yang tak bestnya dia tak ada stabilization sajalah. Tapi I rasa kualiti dia ni dah cukup baik lah untuk penggunaan harian. So overall best ke phone ni? Actually bagi saya phone ni dia memang dah agak best dah. Sebab kalau korang bayangkan lah dengan harga 1000 lebih, korang dah boleh dapat screen OLED curve yang boleh tahan lasak dan phone yang nampak mahal. Sebab biasanya phone yang ada curve screen kan, screen dia memang tak boleh tahan lasak macam ni. Tapi owner dah buatkan screen yang boleh tahan lasak. Sebab even korang beli phone yang harga dia 2000 sampai 3000 tu, belum tentu dia punya screen boleh tahan lasak macam Honor X9A 5G ni. Jadi kalau phone korang selalu jatuh dan nak phone yang ada screen yang tahan lasak, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Lepas tu kalau korang pun ada pendapat berlainan, korang pun boleh komen kat bawah dan share sikit apa pendapat korang tentang phone ni. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.